Shalom, selamat pagi dan saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan memberkati setiap kalian dimanapun kalian berada. Topik khotbah minggu ini adalah dibenarkan oleh iman. Setelah kita melihat firman Tuhan beberapa minggu yang lepas, bagaimana kita adalah manusia yang fana dan kita perlu Tuhan. Untuk itu, pagi ini kita akan melihat bagaimana kita dapat hidup berlandaskan standard Tuhan yang dibenarkan oleh iman. Sebelum kita mendengarkan khotbahan, di sini saya ada beberapa pengumuman. Pertama, mari kita bersukacita memberi untuk kerjaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay dan duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya, setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Yang kedua, minggu hadapan, Pastor Simon akan bersama kita dalam kebaktian di gereja pukul 9.30 pagi. Kami mengalukan semua untuk datang bersama untuk kebaktian istimewa ini. Kita akan tetap melakukan kebaktian secara atas melalui laman FB dan secara langsung di saluran YouTube dan akan bermula pada jam 10.30 pagi. Sekian pengumuman kita hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Adakah anda sudah bersiap sedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Ya, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di mana saja anda berada pada pagi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Mari kita katakan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang Kau sentiasa curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaranku, padamu ku percaya.
terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus dipersatukan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada setiap pribadi kita semua yang masih lagi menonton secara online pada minggu ini. Dan saya sangat bersyukur kerana kita masih lagi setia di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan dan juga kita mencari wajah Tuhan bersama. Amin. Dan hari ini kita masih lagi akan melihat di dalam buku Roma, di mana surat Paulus kepada gereja di Roma mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap sejarah gereja. Dan di dalamnya Paulus menekankan Injil di mana Tuhan memberikan peluang kepada semua orang untuk mencapai kedudukan yang benar dengan Tuhan melalui iman kepada Kristus. Dan buku Roma ini kita boleh ringkaskan dengan ungkapan di mana orang benar akan hidup dengan iman. Dan pada minggu-minggu yang sebelumnya kita telah mendengar siri kobahan bahagian yang pertama, iaitu dosa, di mana ianya merangkumi kuasa Injil, kegelapan hati, kegagalan agama, dan tiada siapa mencari Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan memulakan bahagian yang kedua di dalam siri kebenaran oleh iman ini, iaitu benar di hadapan Tuhan. Bahagian kedua di mana kita akan menyentuh di dalam benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini topik kobahan kita adalah dibenarkan oleh iman. Dan mari kita membaca di dalam Roma 3 ayat 21 hingga 31. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan jalan bagaimana manusia dapat berbaik semula dengannya. Hal itu tidak ada kaitannya dengan hukum, walaupun Taurat dan kitab nabi-nabi menyatakan hal itu. Allah memungkinkan orang berbaik semula dengan Dia hanya melalui kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, kerana tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Dan semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Tetapi oleh rahmat Allah yang dikurniakan dengan percuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik semula melalui Yesus Kristus yang membebaskan mereka. Allah mempersembahkan Yesus Kristus sebagai korban supaya dengan kematian Yesus, dosa orang diampunkan apabila mereka percaya kepadanya. Allah berbuat demikian untuk menunjukkan keadilannya. Pada masa lampau, Allah bersabar terhadap dosa manusia sehingga tidak menghukum orang. Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Dengan cara itu, Allah menunjukkan bahawa Dia adil dan bahawa Dia menyatakan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai orang yang sudah berbaik semula dengan Allah. Oleh itu, kita tidak mempunyai apapun yang dapat kita banggakan. Mengapa demikian? Adakah kerana kita mentaati Taurat? Tidak, tetapi kerana kita percaya. Kesimpulannya begini, seseorang berbaik semula dengan Allah kerana dia percaya kepada Yesus Kristus dan bukan kerana dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Taurat. Adakah Allah itu Allah orang Yahudi sahaja? Tentu tidak. Dia Allah orang bukan Yahudi juga. Allah hanya satu. Dia memungkinkan orang Yahudi berbaik semula dengan Allah kerana mereka percaya kepada Yesus Kristus. Adakah hal ini bererti bahawa kerana kita percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh memasukkan Taurat? Tentu tidak. Sebaliknya, kita mendukung Taurat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Engkau pada hari ini. Dan kami angkatkan dalam Roma 3 ayat 21 hingga 31 ini kedatangan Engkau, agar kami sekali lagi diperingatkan bahawa setiap pribadi kami tidak dibenarkan hanya kerana melalui perbuatan baik kami, tapi kami dibenarkan oleh iman kami yang telah kami letakkan dalam Yesus Kristus, bahawa melalui penebusan Yesus Kristus atas kayu salib kami diselamatkan Bapa. Biarkan firman Engkau terus berbicara kepada setiap pribadi kami, dan kami angkatkan setiap doa ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Pada pagi ini kita akan melihat bagaimana kita boleh memiliki iman yang dapat membawa kita untuk memiliki perhubungan yang betul bersama dengan Tuhan. Ataupun dengan kata lain, kita boleh katakan hidup berlandaskan standard Tuhan seolah-olah kita tidak berdosa. Dan pada pagi ini kita akan melihat 3 kata kunci yang sangat penting, iaitu kebenaran Tuhan, penebusan Tuhan, dan juga dibenarkan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama, iaitu kebenaran Tuhan di dalam ayat 21 hingga 24. Saudara-saudari, apakah masalah terbesar dalam hidup manusia? Ternyata jika kita merenungkan bersama, masalah terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah sosial, dan bukanlah masalah kedudukan yang kita ada pada saat ini. Tetapi ternyata masalah terbesar bagi manusia adalah dosa. Dosa menjadi masalah terbesar bagi manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa memperhambakan, menguasai, dan mengendalikan pemikiran dan kehidupan manusia. Manusia berusaha melepaskan diri dari belenggu dosa, tetapi sering kali gagal. Betul ataupun tidak? Kita akui bahawa setiap hari kita berdosa, baik dari segi pemikiran kita, baik dari segi pertuturan kita, baik dari segi tingkah laku kita. Sebab tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang dapat membebaskan diri kita masing-masing ataupun kita membebaskan orang lain dari cengkaman dosa. Dan kebanyakan kepercayaan yang ada di dunia ini mengajarkan bahawa pengampunan dan keselamatan dapat diperolehi melalui perbuatan baik kita, ataupun kita melakukan ibadah, ataupun kita melakukan pekerjaan amal. Namun firman Tuhan di sini menegaskan bahawa pengampunan dan keselamatan itu diperolehi manusia bukan kerana perbuatan baik kita dan bukan kerana kebaikan yang kita lakukan. Seperti mana yang telah kita baca di dalam ayat 21 tadi. Tuhan katakan, hal itu tidak ada kaitannya dengan hukum, walaupun Taurat dan kitab Nabi menyatakan hal itu. Jadi apakah kebenaran dalam Tuhan? Seseorang dibenarkan dan memperolehi keselamatan kerana iman kepada anak Allah yang diletakkan di dalam Yesus Kristus, di mana kamu dan saya, kita tahu bahawa Yesus Kristus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Jadi itu semua adalah kerana anugerah Tuhan, adalah kerana kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkan ke atas setiap pribadi kita semua dengan percuma dan bukan kerana hasil perbuatan baik kita ataupun amal ibadah kita. Memang bagi sebahagian daripada umat Israel sendiri, Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan dianggap sebagai batu sandungan. Mereka tersandung kerana mereka berfikir bahawa mereka lebih benar dari bangsa lain kerana merasakan diri mereka adalah sebagai umat pilihan Tuhan. Namun sayang, mereka sendiri telah menolak Yesus pada waktu itu dan telah menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Dan itu yang terjadi pada hari ini ketika manusia cuba untuk mencari kebenaran kerana perbuatannya malah telah menolak Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka justru tidak mendapat keselamatan itu. Mereka tidak mendapat pengampunan yang benar. Sedangkan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, bahkan dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, justru telah dibenarkan kerana iman yang telah mereka letakkan di dalam Yesus Kristus bahawa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di dalam ayat yang ke-22, tadi kita membaca bahawa Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus kerana tak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Jadi kebenaran Tuhan di sini adalah keselamatan itu adalah untuk semua kaum, adalah untuk semua bangsa, di mana Allah tidak pernah melihat akan rupa ataupun asal-usul anda untuk menerima keselamatan yang Dia berikan. Dan kita seharusnya bersyukur kepada Allah oleh kerana Yesus Kristus, kerana Dia telah membenarkan diri kita, orang yang percaya kepada Dia. Bahkan kebenaran itu terjadi dalam diri kita oleh Yesus Kristus, di mana pengampunan dan keselamatan itu adalah dari Yesus Kristus itu sendiri. Di mana kita baca dalam ayat yang 24 tadi, di mana
ianya membawa dalam isi kita yang kedua ataupun poin yang kita kedua adalah penebusan melalui Yesus Kristus. Penebusan adalah idea dari Tuhan. Penebusan adalah inisiatif Tuhan. Dan penebusan melalui Yesus Kristus adalah cara penyelesaian yang telah Tuhan berikan untuk masalah dosa dalam umat manusia. Kita sebagai manusia, kita tidak dapat mencari jalan penyelesaian untuk dosa kita. Seringkali, setiap hari, setiap saat kita melakukan dosa. Dan satu-satunya perkara yang kita sumbangkan kepada Tuhan adalah dosa. Idea penebusan ataupun tebusan adalah seumpama kita membeli seorang hamba daripada penghambaan semata-mata untuk membebaskan mereka daripada diperhambakan. Jadi dalam kes ini, bagaimanakah Tuhan dapat membebaskan kita daripada dosa-dosa kita? Jadi di sinilah perkataan pendamaian menjadi satu keperluan di dalam kehidupan manusia. Pendamaian merujuk kepada cara Tuhan mendamaikan manusia dengan dirinya. Dan ini hanya dapat dilakukan melalui penebusan, melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa kamu dan saya. Cara lain untuk kita memahami perkataan penebusan ialah kita dijadikan satu bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebagai orang kita percaya, kita yakin seperti mana yang telah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita diselamatkan kerana anugerah Tuhan, kerana kemurahan hati Allah, yaitu Dia yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus kamu dan saya yang berdosa ini dengan pengorbanan darahnya. Jadi kita yang dahulu hidup dalam dosa, kita dahulu yang bukan umatnya, sekarang kita telah dipanggil dan dibenarkan di dalam Dia untuk menjadi anaknya, untuk menjadi umatnya. Di dalam Imamat 16, 9 hingga 10, ayat 15 hingga 16, di mana menceritakan tentang Harun menyembelih kambing yang terpilih untuk Tuhan sebagai persembahan korban untuk pengampunan dosa. Jadi kita dapat lihat sebagai contoh dalam Imamat 16 ini, semasa hari pendamaian terdapat pertumbahan darah dalam kematian mangsa pengganti, seekor domba, seekor lembu jantan ataupun seekor kambing yang telah dipersembahkan sebagai korban untuk pengampunan dosa. Pengampunan ini sebenarnya menanamkan kesedaran tentang kekudusan Tuhan. Tuhan tidak dapat bertoleransi dengan dosa dan mengajar bahawa pelanggaran kehendak Tuhan ataupun pelanggaran hukum Tuhan memerlukan kematian ataupun korban seseorang sebagai pengganti yang bersih secara ritual untuk mendapatkan pendamaian dengan Tuhan. Dan ini dapat ditunjukkan kepada Yesus Kristus yang dikorbankan untuk kita semata-mata untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Yesus adalah kambing, ibarat kambing yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Dan pada masa yang sama, kita yang telah melakukan dosa ataupun dipanggil sebagai kambing hitam dibebaskan, diampuni setiap dosa-dosa yang ada. Jadi kematian Kristus adalah cara Tuhan menghapuskan dosa umatnya. Ini bukan dilakukan secara simbolik, tapi ini adalah suatu kebenaran. Jadi dosa, beban yang tidak dapat kita tanggung, dikeluarkan daripada hati nurani orang percaya. Pada masa yang sama, dosa dihapuskan di dalam hadirat Tuhan. Dan itulah yang telah dilakukan pendamaian dengan darah Kristus Yesus untuk kita. Sesungguhnya, darah Kristus perlu ditumpahkan supaya kita boleh menerima pengampunan daripada Tuhan. Yesus Kristus mati supaya semua orang yang percaya kepadanya dapat hidup. Dan kebenaran Tuhan ditunjukkan bahawa dosa yang dilakukan sebelum Kristus datang tidak dihukum dalam diri manusia, tapi sebaliknya disimpan dan kemudian dihukum melalui Yesus Kristus, korban penebusan kita. Oleh itu, penebusan datang melalui Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Dan untuk dibenarkan bermakna kita sekarang di dalam Kristus telah diberi status
di hadapan Tuhan seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Jadi bagaimanakah kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan? Masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh hukum yang memerlukan iman dan bukannya perbuatan. Dan seseorang dikatakan beriman apabila dia mempunyai kepercayaan ataupun keyakinan penuh terhadap seseorang ataupun sesuatu. Dan di dalam kes ini kita merujuk kepada mempunyai kepercayaan atau keyakinan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dalam Roma 3:27 hingga 28, oleh itu kita tidak mempunyai apapun yang dapat kita banggakan. Mengapa demikian? Adakah kerana kita mentaati Taurat? Tidak, tetapi kerana kita percaya. Kesimpulannya begini, seseorang berbaik semula dengan Allah kerana dia percaya kepada Yesus Kristus dan bukan kerana dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Taurat. Jadi kita melihat di sini adalah kita dibenarkan dalam iman apabila kita meletakkan iman dalam Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi bagaimana kita boleh memahami iman ini? Mereka yang beriman kepada Yesus Kristus tidak akan lagi bermegah tentang pekerjaan ataupun usaha mereka sendiri. Mereka tidak akan hidup dengan peraturan kerja ataupun prestasi mereka. Dan oleh itu, mereka seringkali meletakkan standard Tuhan ataupun nilai Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang telah beriman dalam Yesus Kristus telah beralih daripada sistem nilai berdasarkan kerja ataupun berdasarkan prestasi kepada sistem nilai yang sepenuhnya hanya bergantung ataupun bersandar kepada Yesus Kristus dan kepada Yesus Kristus sahaja. Jadi kesimpulan untuk hari ini, semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai korban perdamaian mereka telah menerima kedudukan baru di hadapan Tuhan, seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Tuhan melihat semua orang yang memandang kepada anaknya, yang percaya kepada anaknya, yang percaya anaknya sebagai Tuhan. Tuhan menganggap orang ini adalah orang yang benar di dalam dia. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman. Dibenarkan itu artinya yang salah ataupun yang tidak pernah beres ataupun yang tidak pernah benar di dalam hidup kita, lewat melalui kematian Yesus di kayu salib, segala sesuatu telah diperbaiki. Segala sesuatu telah dibenarkan, sehingga kan kita yang seharusnya tersingkir ini, ataupun yang seharusnya dibinasakan ini, ataupun seharusnya hidup kita menjadi kacau kerana kesalahan kita, telah dituntun di dalam anugerah Tuhan itu sendiri. Telah dituntun di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan telah memperbaiki kita satu-satu sehingga sekarang kita dapat berkata, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Kerana aku sekarang adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, sehingga aku hidup dalam kemuliaan Allah. Amen. Terus memiliki iman, terus meletakkan iman dalam Yesus, agar setiap pribadi kita semua di sini akan terus hidup di dalam kemuliaan kepada kemuliaan dalam Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau telah memilih setiap pribadi kami semua di sini untuk melayani Engkau Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar kami terus meletakkan iman kami dalam Engkau. Kerana iman tanpa perbuatan adalah mati Bapa. Kami belajar untuk meletakkan sepenuh kepercayaan kami dalam Engkau, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa kami Bapa Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat kehidupan kami Bapa Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami berdoa, ajar kami Bapa Tuhan untuk terus Bapa Tuhan hidup untuk Yesus dalam kehidupan kami. Agar segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami lakukan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku.